memang tersekat kat situ je. Ya. So ini kenapa anak-anak kita beli semua ni? Dia nak attention. Dan kalau kita tak memberikan kepada mereka, mereka akan cuba cari di luar. Ya, ketika ini anak kita dia tak perlu lagi dah dengan kita punya mungkin bimbingan fizikal ataupun kognitif, dia dah boleh fikir sendiri, tapi emosi dia masih teraba-raba ni. Dan saya macam biasa saya nak mengulang lagi, bapa kalau ada anak perempuan ketika usia balik, tolong dampingi anak. Cubalah baca macam mana Rasulullah SAW mendidik anak-anak perempuan baginda. Ya, ada hikmah kenapa anak lelaki Allah wafatkan semua. Rasulullah punya anak kecil-kecil lelaki, Ibrahim semua tu meninggal. Tapi yang tua sampai ke besar ni anak perempuan. Ya. Dalam Quran ni perempuan tuan-tuan tak banyak ya nak mendidik orang perempuan untuk macam mana jadi mak. Kita ada software dah. Saya akan cakap lagi sekali. Badan kita ni pun Allah dah buat untuk jaga anak tu. Ya, kita ada carrying angle. Kenapa kita nampak orang lelaki kalau dia kawat segak dia? Sebab tangan dia ni memang boleh betul-betul sampai ke tepi ni. Cuba perempuan buat, kita tak boleh. Kita ada carrying angle. Kita punya cara Allah buat, kita punya sendi siku ya, memang tak boleh lurus. Ya, kita ada tergepak sikit macam itulah. Sebab apa? Bila kita buat macam ni, anak kita senang dia duduk atas ni. Tu yang anak kita duduk selesa benar. Tu tengok bapak dia tergolek-golek lah tu. Ya? Tapi mak ni just there. Mana kita ni hardware-nya, software-nya memang ada. Memang itu fitrah kita perempuan. Ya? So tolong jangan lari dari fitrah tu. Siapa yang tak nak jaga anak, ya, dia ada impak dalam mana. You rasa lama-lama terhakis ya nilai insaniat kita ni. Kalau mak lah. Kalau orang perempuan, baik kita jadi ibu. Orang lelaki pula ya, dia memang tak tahu macam mana nak jadi bapa ni. Itu yang dalam Quran banyak ya mengingatkan dia. Dan Rasulullah SAW sendiri menjadi role model. Sayyidatina Fatimah alaihissalam dan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha kalau datang ya Rasulullah berhenti ya, berhenti daripada perbincangan dengan sahabat. Ada satu riwayat tu beautiful ya, Rasulullah tengah berbincang ya, Fatimah datang dengan suami. Rasulullah berhenti discuss. Bangun. Ya, itu memang para sahabat memang tahu cara Rasulullah treat Sayyidatina Fatimah. Pergi cium dulu, cium tangan ni. Cium tangan anak perempuan. Ya, kita tak, anak-anak kita kena cium tangan kita. Ciumlah tangan kita yang penuh dosa ni. Pernah perempuan cuma cium tangan anak-anak? Nanti garang ya, melawan dia. Tu saya rasa kita punya budaya ni, kita kena ni sikit lah. Lepas dia cium tangan kita, saya sekarang ni membiasakan cium pula tangan dia. Ya? Dia jadi rasa seronok lah. Ya? Tapi kalau dia besar-besar sangat tu tak payahlah ya? Kecil-kecil ni ya? Jadi itulah antaranya memberikan emosi tadi ya. Jadi anak-anak lelaki pun, anak lelaki kalau dah besar-besar tu mak-mak ya, ajarlah dia jadi gentleman. Kita nak turun pintu, abang bukakan pintu ni. Ya? Abang nak minta jalan, suruh dia pegang tangan kita. Bukannya aku tak boleh minta jalan tu ya. Satu dunia dah pusing minta jalan seorang-seorang, tapi ni ada anak lelaki bujang kat sebelah ni, suruhlah dia pegang tangan kita. Ya? Ada kat Mekah hari tu dia dah minta dulu dah, saya tinggalkan sini. Dia nampak umi dia patah balik. Dia pegang. Moga-moga anak lelaki kita ni tak adalah teringin nak pegang awet-awet yang ada tu. Dah pernah pegang tangan mak ni. Bagi dia rasa bangga ni jalan dengan mak dia. Dia kena jaga mak dia. Ya? So dia jaga orang yang pasal tu kan, orang lelaki ni dia punya nature memang melindung, membela, menyara, protective behavior. Memang tu. Ya? Jadinya kita memanglah tak apa saya boleh buka pintu sendiri. Kan? Tak apa kan, tapi kadang-kadang kita kena train. Itu sebab kalau Mak Saleh, kalau British gentleman, the concept of gentleman. Ya, maknanya ada orang perempuan tu mesti selamat dengan adanya kita ni. Ini tidak sekarang ni. Ada je orang perempuan lagi ngap habis. Apa cerita tu? Ya. Akhir sekali bila dah 21 tahun ke atas, ya, bergaul ya secara dewasa. Yang ini nak bagi tahu juga, kalau dah 22 dia dah balik-balik nak kahwin, janganlah treat dia macam dia ni baru 14 tahun.
Staff saya ingat dulu, anak baru 22 kat college mana nak kahwin. Oh, nangis-nangis pun saya ni. Prof tu, katal miang budak perempuan tu lah. Dia marahkan budak perempuan tu. Anak dia yang miang, anak lelaki. Macam mana nak kahwin, Prof? Dia kata, spender dia pun ayah beli. Kata macam mana? Macam mana? Oh, underwear budak lelaki tu, maknya lagi beli. Saya kata, macam tu punya parenting ke? Saya kata, macam mana ni nak cari nak deal macam ni? Saya kata, I just want to ask 2 questions. 2 soalan. Bapak dia tu kahwin umur berapa? Oh lah, Prof ni tak nak lah cakap pasal tu. Saya kata tak nak kena cerita pasal ni. Bapaknya kahwin umur 21. Bapak dia dulu muda. Soalan kedua, you dulu kahwin umur berapa? Kan? Dia sebelum masuk nursing tu patut tak boleh kahwin, cucu kahwin dah 18. Kan? Tapi ada anak tu lambat sikit. Kata lu lah, anak you ni umur 22 ni, dia tak ada menurun siapa dah. Dia menurun you umur 2 je. But just because now 22 mana boleh kahwin lagi. Dia cakap, mana boleh kahwin ni, Prof? I nak dia buat master, buat PhD. Habiskan degree dulu, lepas tu buat master, buat PhD. Ada rumah, ada kereta. Sempatlah hantar I dengan bapak dia pergi holiday ke. Kata, ikutkan you punya spek ni, anak you ni sampai umur 35 tak kahwin lagi. Macam tu tu. Tapi kalau kita tengok Saidina Ali kata dah 21 ke atas, layan dia seperti dewasa. So puan-puan, kalaulah baru nak mendisiplinkan anak masa budak tu umur 15, lambatlah. Especially if you have not been dia punya teman bermain. Tapi kalau kita ikut yang ni jadi mudah. Pertama kita main dengan dia, kemudian kita nak mendisiplinkan dia cukup mudah, sebab dia dah biasa main dengan kita. Lepas dia dah kita disiplinkan, masuk umur yang ni, yang ketiga ni, senang kita nak jadi kawan dia. My best friend, my parents. Kawan dia tengok, biar kau biar betul kita nak anak kita bila orang tanya dia, who is your best friend? My parents. Ada ke? Banyak kita ni bila dah bayar ni jadi my enemy, my worst enemy. Tak bercakap dah, tak bercakap dah dengan. Ada orang yang komplain kan, anak saya bila dah balik tu tak bercakap dah dengan kita. Kenapa ya? Satu memang dia punya emosi macam tu, dia dipendiam lah. Tapi kadang-kadang kita juga sebab dia. Barunya ada kawan saya, psikologis ni, dia cerita dia tengah deal dengan seorang budak, form 2, budak lelaki. Masuk je form 2, tak bercakap dengan mak ayah. Kat sekolah cakap, balik rumah diam, bisu membungkak. Mak ayah pun zati dah, hantar kat psikologis ni. Lama-lama dia bercakap. Dia kata, saya tak nampak sebab kenapa saya kena bercakap kat rumah. Sebab apa? Mak dengan abah saya, dia ada sentiasa jawapan kepada semua soalan dia pada saya. Sebelum saya boleh menjawab, dia dah jawab dulu. Bagi contoh sikit, hari tu saya balik, bas sekolah saya kosong. Jadi saya balik lambat. Selalu pukul 1 dah sampai, pukul 3 saya baru sampai rumah. Mak saya dah tunggu kat depan pintu. Ngapa balik lambat lo? Contohnya kan, sebelum saya boleh cakap bas sekolah halau rosak, mak saya dah cakap, ni mesti pergi sisi tu. Mak tahulah ni mesti pergi dengan si budak Tuhan ni. Nanti kamu balik, nanti kamu siap nanti. Saya cuba explain ni bapak saya, kata bas rosak, dia dah cakap ni. Saya kata diam. Bapak saya lagi bagus, tak tanya terus je, baik je lah. Nak apa saya cakap, betul juga kan? Betul juga ya. Kita satu lah perempuan, kita jarang dengar anak kita cakap. Kalau tengah masak tu, yelah. Allah bagi kita 2 telinga, satu je mulut. So kena banyak dengar lagi. Tolong dengar anak-anak kita. Kalau kita tengah sibuk, kita okey, Umi tak boleh dengar sekarang, cakap sekejap je, Umi tengah buat kerja ni, nanti saat lagi Umi datang balik. Kalau kita sibuk. Kalau boleh kita tinggalkan tu, tinggalkan hadap je. Kadang tu kita ni dah faham lah kan, kita dengar dulu. Kalau pusing sana, pusing sini
Tapi kita cakap lah, okay, kalau nak minta Umi dengar, kena cakap straight to the point. Tak boleh lah pusing-pusing sangat lah. Tapi dengar dulu ya. Okay. Yang ini lah ya, saya ada lagi setengah jam ya. PQ, IQ, EQ, SQ. Okay. Yang ini ni ya, kalau kita tengok ya, PQ adalah kecerdasan fizikal. Dia ada body awareness and skillful use. Dia boleh menggunakan badan dia untuk kemahiran-kemahiran tertentu. IQ, kognitif. Ini selalu dengar kan? IQ. Berapa IQ yang paling tinggi? Yang mensa tu, sampai nak meletup tu. Kalau kita IQ saya 200, itu macam pernah tengok Powerpuff ke? Yang mojo tu. Yang dia punya karakter monyet yang ada bandage kat kepala tu. Yang itu tu kira super brilliant lah tu. Okay. IQ ni saya teringat satu cerita. Siapa yang tengok dalam saya punya blog dalam saya pun saya cakap. Satu cerita ni, cikgu ni cerita sikit lah ya. Boleh? Boleh. Pasal IQ ni, cikgu ni cikgu substitute ya. Nak kena gantikan cikgu yang masuk ward lama itu. So cikgu ni dia beri kelas tu, guru besar dia bagi. Dia kata okay, best of luck, this are your student. Kelas ni hujung sekali. Okay. Dia pun tengoklah nama-nama anak murid dia, lebih kurang 20 ke 25 orang. Di sebelah tu ada nombor 117, 102 ya, 145, 1 gitu-gitulah, 100 something gitu. Dia tengok tu, dia kata ini budak-budak tinggi IQ ni. Alamak, kata kan, nanti kalau 3 bulan ni saya mengajar budak-budak jadi bodoh, tak boleh jadi ni, dia kata. So dia pun masuk kelas tu, mengajar lah ya, ambil penuh effort lah ya, sebab dia tak maulah nanti budak-budak pandai ni sekarang ya, jadi bodoh pula bila dia mengajar ya. Dia cikgu ganti 3 bulan. Hujung 3 bulan tu dia kena panggil dengan dia punya guru besar balik. Dia kata, saya tak tahu macam mana awak buat, tapi saya nak ucapkan tahniah. Kenapa? Dia kata, you've done a very good job. Sebabnya budak yang saya bagi ni memang kelas corak ni, tapi awak dah boleh bawa dia orang sampai memang dia orang punya penambahbaikan dalam pelajaran tu meningkat sangat. Dia kata tak, dia orang bukannya bodoh, dia orang cerdik apa. Kan hari tu dia orang ni IQ tinggi kata. Kata awak jangan nak bohong. Tak, hari tu dia keluarkan balik list nama tu ya, masa perempuan tuan tunjuk hari tu ni saya tengok semua IQ tinggi ni, 107, 117. Dia kata ni bukan IQ, ni nombor locker. Nombor locker budak-budak tu. Dia ada mesej kat sini. Kalau kita ni dari awal tahu tu nombor locker, lepas tu orang pun cerita itu kelas paling bodoh yang budak tu, macam mana kita masuk kelas? Ya, kita kata ni semua tak boleh harap ni, tak boleh guna ni. Tapi cikgu ni masuk dengan tanggapan budak-budak ni cerdik. Lepas tu dia risau nanti 3 bulan dengan dia habis budak-budak ni. Tengok macam mana. So rupanya persepsi cikgu ni cukup penting. Anak saya tu bodoh bro, bodoh lah dia. Sebab kita dah ada persepsi tersebut. Itulah yang orang tua-tua kita kan, insya-Allah kan, bertuah anak mak, cerdik anak mak, itu je. Ya, kalau mak Ustaz Zul ni bertuah anak mak kan, bertuah betul lah, bertuah lah. Ya, kita ni lembab apa lagi? Ya, bodoh, tak boleh dihajar. Ya. Cerita ramai orang tadi ya. Mak ya, lidah ni, mak ni. Kata hati-hati dengan apa yang keluar dari mulutmu. Ya, pesan tak? Ya, itu bukan hadis lah, itu hadis Melayu pun. Tapi memanglah kita ni, okay? So IQ tu tadi. Tak cukup dengan IQ, kena ada EQ, kecerdasan emosi. Ya? Saya bimbang anak-anak kita ni tak berapa cerdas emosi dia. Tapi saya tak salahkan dia orang, sebab mak ayahnya pun tak cerdik. Kita ni perempuan especially ya, wanita, kena cerdik emosi kita. Ada suami kita ni tak pandai mengujuk kita, tak payahlah merajuk. Ini merajuk sikit, merajuk. Suami memang tak pandai pujuk, tak payahlah merajuk, buang masa je. Ini kalau dah 3 hari ni dia tak tegur dia, kenapa merajuk? Dia pujuk juga tak? Tak payahlah buang masa. Kan? Tapi kalau yang memang pandai memujuk tu tak apalah ya, tapi janganlah selalu merajuk. Boring juga cik abang tu, sikit merajuk kan. Kita pun meluat.
Jadinya emosi ni. Kalaulah misalnya selalu kita ni, macam mana cara orang yang cerdik emosi dengan orang yang tak berapa pintar emosi? Tengok perkataan ni. Awak ni selalu menyusahkan saya. Awak ni tak habis buat saya marah bang. Awak ni awak. Anak kita. Alung ni, tak fikir pun sama mama. Alung ni menyusahkan. Saya tak tahu perkataan tu menyusahkan ni. Saya tak jumpa tu. Baru ni je saya jumpa. Tak pernah dengar saya perkataan tu diluangkan oleh mulut mak saya, tak pernah. Maknanya saya tak pernah rasa mak saya tu tersusah oleh saya ni. Kita duduk sikit-sikit menyusahkan aku. Orang yang emosinya cerdik, dia akan menggunakan perkataan saya tu. Saya rasa kecewa dengan apa yang abang buat. Sebenarnya perkataan panjang dia, saya membenarkan perasaan saya kecewa dengan apa yang awak buat. You allow yourself. Kita yang membenarkan emosi kita. Katalah bagi contoh betul handphone ni katalah saya letak di depan, ada 5 orang tengok. Seorang bila nampak handphone ni kemai seronok, sebabnya dia dengar-dengar saya nak bagi handphone ni. So nampak handphone ni, happy dia. Ada seorang lagi tengok handphone ni marah, sebab tu handphone macam handphone dia. Hari tu dia bagi kat Dr. Han tak pulang balik. Tu Dr. Han curi daripada dia handphone. Ada seorang lagi tengok handphone dia menangis. Sebab dia kata macam handphone ni yang baru hilang dah lepas. Nangis. Ada seorang lagi tengok buat tak ada apa-apa rasa. Sebabnya handphone dia lagi cantik. Kalau handphone ni boleh menimbulkan rasa, dia mesti boleh menimbulkan satu rasa je. Sama ada rasa marah, ada rasa gembira. Kalaulah handphone ni yang boleh menimbulkan. Tapi tak, kenapa 5 orang tengok handphone yang sama, rasanya lain. So kita ni dalam situasi yang sama, kita yang menentukan apa yang kita nak rasa. Ni antara perempuan, ada yang rasa seronok, ada yang rasa bila dia nak habis ni. Persepsi tuan-tuan pada saya itu je. Dia ni cakap mengapu je, kan? Contoh ni. Yang tengah concentrate tu, ni betul dia cakap ni. Itu persepsi lagi. So saya nak tengok persepsi kita ni. Ada antara kita ni suami cakap apa je saya tak percaya dah. Dah habis ni. Suami baru nak explain kan. Baru ni ada seorang wanita ni, seorang perempuan kata saya ada tugasan baru. Apa dia? Sebelum tidur saya mesti tengok handphone suami saya. Tengok apa mesej masuk, apa mesej keluar. Saya kata ya Allah, tiap-tiap malam tau, tiap-tiap malam doktor. Kalau selagi saya tengok saya tak boleh tidur. Lepas tu dia tanya, cantik dia tanya saya pula, doktor tak buat macam tu ke? Tak dia. Banyak cantik dengan dia buat, aku buat lah. Ustaz tu jangan percaya tengah. Dia tu macam ni lah handphone semua ni pada saya privacy. Dalam handphone saya ni pun ada mesej yang saya tak nak Ustaz tu tengok. Datang daripada dekan saya, datang daripada presiden jamaah saya. Ini sebab saya dalam kepimpinan juga, ada banyak mesej yang saya dengan antara tu je yang betul. It's mine, none of his business lah kita tanya kan. So apa juga dengan dia punya. Kalau dah dalam handphone tu ada benda yang mengaur-ngaur, come on lah. Masa aku terima nikah di kau hari tu, kita ada, bukan kita saja perkahwinan kita ini disaksikan dengan nama Allah. Allah aja sebagai third party. So kalaulah ada yang tak tentu hala tu, lambat laun kita tahu. Yang ini saya ingatkan, lambat ke cepat, timing tu Allah saja yang tahu. Ada orang husband dia baru kenyit mata dia dah dapat tahu. Tu rezeki kau lah. Ada yang dah sampai kat pinggiran serhana tu, dah masuk kat dalam tanah tu, tengok datang 2 orang bawa anak. Yang saya nombor 2. Minta maaf lah doktor, ustaz ni sebenarnya saya yang nombor 2, yang ni saya nombor 3. Marah ni marah, tapi nak korek balik. Siapa yang tentukan bila saya tahu tu? Allah juga mengukur kemampuan saya. So ada antara kita dapat tahu suami kita tu dah anak 2 dah dengan yang seorang lagi. Itu rezeki kita lah. Ada yang langsung tak tahu sampai bila-bila. Tapi saya nak ingatkan pula cik abang tu, janganlah yang akan menentukan tahu tak tahu tu Allah. Kalau you rasa you nak boleh simpan sampai mati pun, beware. Allah akan dedahkan masa yang paling sesuai yang Allah tahu. Sebab orang lelaki kadang dia kata istighfar,
Pasal apa pakai teori yang piramid lah kan? Mesti pandai temberang, mesti pandai kelentong, So yang ini kita kena ingat yang tu. Daripada hobi yang macam tu, ni EQ balik ni. Daripada tengok yang tu baik, tengok purse dia, tengok wallet dia. Ada RM10 di dalam tu. Inilah masa kita nak bersedekah. Masukkanlah 2-3 helai lagi. Tengok impact dia. Tengok impact dia. Kalau pernah lah saya buat sekali dua, sekarang ni tak ada ustaz dah kaya. Masa dulu-dulu ni tengok macam lain macam ni. Tengok wallet tu lah patutlah kan. Masukkanlah sikit. Tapi tak bercakap. Dia kerja telefon. Wallet abang hari ni beranak lah. Oh ya tu bang bagusnya. Yang macam wallet Doraemon lah kan. Lepas tu, terima kasih. Yang tu kita nak dengar tu. Terima kasih. Cik abang pun janganlah tak cakap terima kasih. Kalau pride tinggi sangat hantarlah SMS. Ataupun hantarlah note. Jadi itulah antara nak menjaga emosi kita. Emosi suami kita kena jaga juga. Hari ini saya bimbang ni. Tadi saya katakan 3 wanita yang saya ayah ni, dia dah saya rasa nusyus tu bukan menderhaka. Maknanya tak peduli dia atau tak ikut cakap suami. Bukan itu saja. Pada saya yang lebih bimbang ni, nusyus tu tentang perkataan membangga diri. Meninggikan diri. Hari ni especially kalau isteri dah bergaji, kadang-kadang gaji lebih daripada suami, nak mencekak-cekak pinggang. Dapat sikit bawa kereta tu, saya yang bayar tau. Tu. Itu emosi suami ni. Allah. Suami pun kata, yelah saya faham, saya ni menumpangnya. Sedap pun. Yang ini ni. Itu yang paling ini. Okay. Anak-anak kita perhati. Kalau maknya nangis tak habis-habis, tuan-tuan, arwah bapak saya ni dulu dia qadhi. Dia kalau misalnya orang bercerai, dia lah yang tahu dulu. So balik dia akan cerita kat mak saya, orang ni baru cerai bini dia. So dia tahulah siapa janda terbaru dalam kawasan tu. Lepas tu mak saya kata, nak lah tu. Tak ada. Tapi selalu cerita lah. Kawan-kawan ni yang lain, qadhi-qadhi daerah lain, kahwin 2-3. Tapi arwah bapak saya ni tak berani. Kata macam mana? Sebab mak dia, mbah saya, dia kata dia 2 pesan. Satu, kalau nak kahwin seorang lagi, tunggu dia mati. Itu yang mak saya kata, sayang betul kat mak mentua ni. Mak mentua garang, tapi yang mbak ni like. Tapi yang kedua, dia kata orang lelaki kalau nak anak-anak sayang, kahwin seorang macam tu. Itu pesan. Tak tahulah betul ke, ini bukan hadis bukan hadis sahih, tak ikut pun tak apa. Tetapi maksud dia, dalam hal konteks saya lah, yang saya ingat arwah bapak saya tu kalau tak dengan saya, dia dekat masjid ataupun dekat pejabat atau tengah mengajar, tak pun dia mesti balik rumah saya. Saya tak ada kenangan yang bapak saya ni pergi rumah mak muda. Tak ada. Agaknya itu cukup dari pihak anak lah itu cukup memberikan satu perasaan perlindungan yang very very strong sebenarnya. SQ ini, spiritual quotient ini adalah satu yang menjadikan anak kita ni atau kita sendiri lebih lagi memberi makna kepada hidup. Tapi yang paling penting kita ada pula tauhid quotient. Semuanya ini mesti terangkum dalam konteks tauhid. Jadi dari sudut jasmania, anak kita kena ajar gaya hidup yang sihat, makanan yang seimbang, sarapan yang berzat. Kita sekarang ni malas betul buat sarapannya. Sarapan tu makanan otak sebenarnya. So kenalah ada roti ke apa tu mesti ada. Bagi anak kita pergi ke tempat kerja tu, pergi sekolah tu dengan sarapan yang imunisasi dari penyakit. Yang ni satu hal juga. Ada yang sama ada dia tak percaya imunisasi ke apa, tapi pada saya lah sebagai seorang doktor ni, imunisasi ni adalah satu dari sudut jangka masa panjang. Mungkin ada yang macam tu, nanti anak kita lagi sakit, macam-macam lah yang itu saya serahkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi saya sendiri, saya mengambil sikap bahawa imunisasi ini adalah satu prevention.
Ya, ada HPV vaksin kan. Yang itu anak saya antara 10 remaja perempuan pertama yang dapat vaksin tahun 2007, Syifa. Ya, jadi itu kepercayaan saya pada ni. Ada orang tanya saya, "Ai doktor, Syifa tu dah baik, takkanlah buat nanti dia nak dapat kanser kanser cervix kot ya, HPV tu." Dia kata, "Yalah, saya didik anak saya dengan baik, tapi anak menantu lelaki saya sekarang ya, tak tahu ini dididik tidak dengan bapak dia, dengan mak dia." So ini antaranya ya. Rawatan penyakit. Anak kita kadang-kadang sakit, cepatlah dapatkan rawatan. Rawatan tu maknanya ya, kena adalah pergilah jumpa doktor. Ya, janganlah pergi jumpa, ni kena jin ni. Hari ni sekarang ni semua jin. Ya, hari tu ada patient saya datang period tak tentu dah. Maklumlah umur dah dekat ya 40 45 ni, masa tu period memang macam ni lah. Ya, lama dah ni doktor, kat setahun. Ya, kenapa puan lambat datang? Saya pergi ni, ustaz tu kata kena jin. Period pun kena jin juga ya. Saya tak menafikan lah ya. Tetapi kalau ubat itu ada dari sudut fizikal ni, alopati ni, dapatkan dulu. Ya, okey. Persekitaran rumah tangga yang bersih. Saya maksudkan bersih ya perempuan, bukannya kena cantik macam laman impiana, macam aduh ya, interior dekor yang tak payah. Bersih. Antara rumah kita ni ramai yang cantik dah, tapi tak bersih. Ya. Bersih ni dia kena dalam dan luar. Anak kita dia masuk rumah tu kena rasa sedap je, sejuk je mata. Tapi kadang-kadang tu banyak sangat pula furniture ya. Lepas tu jenis yang katalah nak isi English cottage. Ya Allah, penuh dengan bunga. Ya. Langsir semua mata kita ya. Warna, pilihan warna untuk anak-anak. Kita pula sekarang ni kan, yang dinding merah, lepas tu hijau, biru. Saya nak kena minta perempuan tengok dulu ya. Dia ada impak kepada anak kita. Bila anak kita nak cat apa? Warna pink. Pink ni kalau tengok kan ada yang bagus, ada yang tak bagus ya. So inilah antara perkara-perkara yang kita kena tengok ya. Bilik dapur kita, dapur. Ada yang dia letak kat sinki seminggu sekali. Ni yang tak boleh datang betul awlat ni lepas tu pinggan. Contohnya ya. Ada lipas ada apa semua tolonglah. Ya, tak boleh macam tu lah ya. Anak kita memang kena. Bilik air tu, jangan sampai budak tu boleh main ski kat situ. Licin betul. Ya. Yang ini ni kalau kita tak ada pembantu, kita suruh budak-budak je lah yang buat. Jangan kita seorang nak buat. Okey, ni hari kita mengemas abang bilik air ni kan. Lepas tu kita masak sama-sama. Kita kuranglah aktiviti ni. Ya, banyaknya tu kita tidur pukul 12, lapar keluar cari makan. Balik rumah macam ni juga, keluar lagi ya. Aduh, macam mana ni? Tidur yang mencukupi. Yang ni saya nak minta terutama anak-anak remaja ya. Cuba cengok-cengok bilik dia tu, dia tidur ke tidak. Maknanya ni saya nak bagi tahu tentang chronic sleep deprivation. Sekarang ni ada satu ni ya, tak cukup tidur yang kronik. Maknanya dia bukan tak cukup tidur malam tu je, tiap-tiap malam dia memang tak cukup tidur. Anak-anak kita yang tak cukup tidur malam ni, dia tak ada konsentrasi, dia tak boleh fikir, dia punya mood dia naik turun ya. Tu. Jadi dia hati memang tak tenang. Sebab Allah kata dalam Quran waktu malam ni untuk tidur, siang untuk kamu bekerja. Anak-anak kita sekarang ni dia tak ada timetable tu dah. Ya. Siang dia tidur je. Itu buang tu namanya. Dari surah pendidikan kognitif, tadi saya katakan kena tanamkan kecintaan kepada ilmu. Suka ilmu. Anything about ilmu. Maknanya dia suka pergi sekolah. Kalau dia rasa berat semua tu, maknanya pendekatan tadi yang saya dah terangkan panjang lebar tadi tak betul. So kena tukar sikit. Menyuburkan budaya ingin tahu dan suka membaca, memupuk minda kritis. Ya, ni critical mind ni. Apa dia critical thinking? Thinking about your thinking process while you are thinking, so that your thinking can be better. Boleh. Thinking while you are thinking about your thinking process, so that your thinking will become better.
Maknanya kita berfikir, tapi sambil kita fikir, macam mana cara kita fikir ni? Macam itulah ya. Tapi saya kata betul, teruk sikit kerja ni, penat. So anak-anak kita, termasuk kita lah, benda yang fikir-fikir ni tak mahu sangat, nak senang aja. Kerana apa? Selepas kita ada minda kritis, baru kita boleh membimbing kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Saya nak tegur kat sini sebab anak-anak kita hari ni dia tak buat keputusan. Semua mak ayah buat. Nak masuk sekolah mana, ya, nak pakai baju apa, nak pergi sekolah macam mana, ya, dekat sekolah nak beli apa, semua mak. Kalaulah ada sesuatu yang anak ni kena buat, mak dia dengan ayah dia yang pergi buat. So anak-anak kita dia tak boleh buat keputusan. Bila dah sampai jadi budak medical school student ni, keluar kabut dia. Ya, bila dah masuk IPT ni, sebab dia tak pernah buat keputusan. Saya ingat masa saya kecil dulu, nak ambil tanda tangan daripada DO, pegawai daerah. Bapak saya Qazi ni satu pejabat, pejabat daerah tu dengan tuan pegawai daerah ni. Tapi untuk dapat sini itu saya sendiri yang kena masuk. Ya, masa tu saya terasa, alah bapak saya ni apa tak ikut sekali. Dia senang. Saya lah budak 12 tahun ikut pergi masuk. Kena tanya-tanya, ni pergi sekolah mana ni? Seri Putri. Lepas tu dia tahu, ni anak tuan ni. Bapak saya ni, orang panggil tuan kan. Nak tuan ni, mana dia? Dia dekat pejabat dia. Oh, okey, salam dengan dia. Okey. Hati saya kata, Allah, pasal apalah bapak saya tak masuk? Kan senang. Tapi rupanya, skill itu memberikan saya keberanian yang saya boleh buat. Anak kita hari ni semua mak dengan ayah. Yakinlah ni, kalau kena dapatkan tanda tangan siapa-siapa, mak ayah ni kan. Itulah dia. Saya nak sentuh sikit pasal pendidikan moral. Ya, apa dia yang dinamakan moral ni? Tak cukup ke dengan Islamic study budak tu moral dia akan okey. I beg to differ. Ya, belum tentu dia pergi sekolah agama pagi petang tu maknanya dia dah baik. Satu, dia kena berpegang kepada prinsip. Itu moral. Ya, yang benar itu benar, yang batil itu batil. Ya, dia kena boleh menghormati satu sama lain, menangani kepelbagaian yang ada. Sebab anak kita kalau tak ada mengejek orang lah perempuan, ya, hitam, ya, gemuk, apa lagi, kurus macam cicak kobeng, suka kan. Ini kalau dia tengah sekolah rendah, itu biasa. Tapi kalau sampai sekolah menengah masih lagi mencemuh orang ni, something is very wrong. Kita tak ajar dia moral, ya. Keupayaan bekerja dalam pasukan ini pun tak ramai orang yang tahu. Dia kerja dia nak buli orang aja, kerja seorang-seorang dan beramanah dan berintegriti. Sebab dia sentiasa melihat, dia tahu Allah melihat dia. Tak mencuri, tak potong, tak curi tulang, ya. Tak ambil barang kawan. Ini patah lepa orang ni, dia sapu je. Kita lupa nak mengatakan bahawa Allah melihat apa yang kamu buat. Masa saya kecil-kecil tu saya ingatlah, ya, dekat tempat kasut tu letak tu, Allah melihat apa yang kamu buat. Ada satu cerita apa ya, Arbadul yang lama-lama cerita-cerita dulu lah kan, perebet lapor ke perebet apa ke, macam tu. Saya ingat dia nak ambil something tu, tiba-tiba dekat kereta tu ada tulis Allah melihat apa yang kamu buat, sebab dia tinggalkan. Benda ni ya ada tentang moral. What is the principle? Kadang-kadang kita, saya nak minta ambil masa sikit ni. Ini ada satu radio conversation, ya. Ini dalam bahasa orang putih lah sikit, saya ambil slide tu. Ni antara, macam mana nak terangkan tentang prinsip kat anak kita ni. Ni adalah sekali dulu tu, US punya kapal laut ni, dia nak turun dekat Canadian punya, coast. Lepas tu ni antara, dialog dia tu. Yang ni yang Amerika punya kapal. Tiba-tiba dari radar tu dia nampak menjadi satu objek, ya, ada lampu. So ingat kalau ada kapal lagi tengah jalan dekat dia punya route. So dia kata please divert your course 15 degree to the north to avoid a collision. Tolong tukarkan arah tu, ya, ke 15 darjah ke utara. Kalau tak kita akan bertembung. Yang satu lagi suara tu dia kata, saya recommend awak yang tukarkan awak punya road, ya, 15 degree ke selatan pula untuk mengelakkan pelanggaran.
Marahlah Captain US ni, jujulah ya. Dia kata, awak ni tak tahu ke, kami ni aircraft carrier USS Abraham Lincoln, ceritalah, the second largest ship in the United States Atlantic Fleet. We are accompanied by 3 destroyers. Ceritalah kan, biasalah kan, American ni kan. So punyalah sombong ni, you kena tukar. So kalau you tak tukar, dia kata, I demand that you change your course 50 degrees north. That is 15 degrees north. Or countermeasures will be taken. Biasalah, kau takut tembak ke. Lepas tu suara kecil tu kata, this is the lighthouse, sir. Suara satu lagi tu kata, saya ni rumah api. Saya naklah juga tukar, tapi tak boleh. So I cannot divert it as much as I want to, sir. Dia kata kan, kawan ni main lagi lah, semua ke tepi. So kalau ikut ni, Sean Covey ni, anak Stephen Covey yang tulis buku 7 Habits tu kan, dia kata, principles are like lighthouse. Prinsip hidup ni adalah seperti itu tadilah rumah api tu. Dia tak akan berubah walaupun kecil macam mana. Kita yang besar ni lah yang kena ikut dia. Saya rasa yang inilah. Kalau besar macam mana pun, lighthouse tu kata, saya lighthouse, awak jangan datang sini kalau tak memang kenalah batu-batu kat situ tu. Itu yang kita nak katakan. Apa dia prinsip hidup? Honesty is the best policy. Kejujuran itu adalah polisi yang terbaik. Macam mana pun jangan cakap bohong. Itu adalah moral, prinsip. Budak baik, orang yang baik ni orang suka semua. Memang orang jahat pun suka orang baik juga. Ya tak? Kepelbagaian ni pula, saya tak nak cerita banyak tapi kepelbagaian ni kita kena bincang lah. Anak-anak kita hari ni dia kan dah tak nampak kita Melayu ke, kita ni Islam saja ke, dia campur dia sekarang. Minta maaf saya kata, pattern zina anak-anak kita hari ni, dia bukan Melayu Cina, dia campur sekarang ni, cross breeding kita panggil. Jadi anak yang keluar ni dah lah anak zina, tak tahu anak apa pula dah. Tapi kalau kita tengok Steve Jobs yang meninggal baru ni, dia memang anak luar nikah. Bapa dia orang Syria, Abdul Fattah Jandali. Lepas tu dia dikandung oleh mak dia ni, Jean Simpson. Dan bila lahir diberikan kepada Paul Jobs ni. Itu yang nama dia ni, Jobs tu. Tu ada darah Syria muka dia ni kan. So inilah dia yang antaranya anak-anak kita pun diversity dia tu pelbagai. So saya inilah kita ada banyak pandangan-pandangan kita tu, sebabnya kita tengok gajah kita dari sudut yang berbeza-beza. Macam mana kita nak tentukan dari sudut moralnya menangani kepelbagaian ni? Ada 3. 1, kita reject. 2, kita tolerate. 3, kita celebrate. Kita seronok ada kepelbagaian ni. Sudah agama macam ni. Ni kan ada anak datang saya nak kahwin dengan kawan kita ni, tengok bukan bangsa kita. Macam mana tu? Jadinya dari sudut agama dia ada macam tadi juga, eksklusivism. Dia anggap agama yang lain tu tak betul, agama kita je yang betul. Ada yang satu inklusivism, maknanya yelah agama saya masih lagi yang betul tapi orang lain tu okey lah juga. Okey. Dan pluralism. Pluralism ni maknanya semua sama. Yang ini dari sudut agama amat membahagiakan pula pluralism. Sebabnya Kristian ke Buddha ke semua samalah. Tuhan yang satu, jalan aja yang berbeza-beza. Rosak anak kita kalau gini. Saya memang letakkan ini sebagai warning kepada kita ni yang hantar anak pergi college lah sana sini. Balik budak-budak ni very liberal when it comes to this. Hati yang baik, tak apalah, tak kira lah dia agama apa. I don't care who you are, where you are from, what you did, as long as I love you. Itu nanti tu. Jadinya kalau kita reject, maka kita mungkin akan dapat yang ni tadi saya katakan. Dari sudut Islam, macam mana perspektif Islam, kita kena ingatkan kat dia, dalam Islam kepelbagaian agama itu dilihat dalam perspektif toleransi. Tetapi ada satu aspek yang paling eksklusif, iaitu akidah. Kita menyembah Tuhan yang lain daripada Tuhan-Tuhan lain. Itu kena yakin tu. Kena bagi tahu anak-anak kita ni, bila dia menyembah Allah, itu Tuhan yang lain daripada Tuhan yang orang lain sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukku agamaku, untuk kamu agama kamu. Kena. Jangan takut anak-anak. Tapi
janganlah menyombong-nyombong sangat. Kau punya Tuhan dengan kepala ni, entah tangan berapa lah, apa semua. Tak boleh pula macam tu. Sebab apa? Dalam Quran juga, dalam surah Al-An'am ayat 108 yang ni saya bagikan English dia. Oh believer, do not insult those. Jangan kamu maki hamun atau cerca orang lain yang menjadi sembahan kepada orang lain, kerana kalau kamu buat begitu, mereka akan cerca Allah pula. Ini surah Al-An'am ayat 108. Itu sebab masa 2 tahun 3 tahun lepas yang ada isu kepala lembu tu, kita kena explain. Yang orang yang kijak kepala lembu tu, provokasi begitu, memang tak pernah baca Quran. Sebab kalau dia buat macam tu, orang akan caci Allah pula. So kita, anak-anak, be proud that you are a Muslim. Be proud of your tudung apa semua. Ini kena datang daripada mak ayah. Tapi kalau misalnya orang kata sama je kita Tuhan, tak sama. Tuhan saya lain. But that doesn't mean that I can insult your God and you insulting mine. Tak boleh. Kepelbagaian dalam Quran adalah lambang kepada kebesaran Allah. Itu contoh yang paling penting. Apa ukuran kita? Hanyalah takwa. Itu je membezakan kita. Take home message, as human being, we might not be able to avoid negative feelings or emotion towards something, someone or some situation. Kita manusia biasa. Dari kecil dulu mak kita kalau misalnya adalah Cina datang, contohnya minum kat minta air sikit, kita minum, mak kita pergi samak pula air cawan tu contoh. That is how we raise. Patutnya tak payah. Tapi macam itulah. So saya tak boleh buat macam mana you all punya emotion tu terhadap sesuatu tu. Tapi kita harus tidak boleh mentranslatekan emosi tu kepada negative behavior. Negative emotion tu tidak seharusnya menghasilkan tingkah laku yang negatif juga. Sebab kita tak suka dia, kita baling batu dia, kita cerca dia, kita penjara dia, tak boleh. Akhir sekali, pendidikan akhlak. Saya katakan akhir ni sebab saya nak cuba dapatkan tumpuan tuan-tuan dan perempuan. Akhlak ni lambang keimanan dan ketakwaan. Hari ni kalau bolehlah kita dapatkan input kepada kawan cikgu anak-anak kita, atau kawan-kawan dia, atau jiran tetangga kita, apa agaknya akhlak anak kita? Perempuan berani ke nak dengar jawapannya? Adakah anak kita tu mempunyai akhlak yang baik? Sebab akhlak itu adalah lambang kepada keimanan dan ketakwaan. Akhlak juga adalah ciri utama Rasulullah SAW. Akhlak yang baik itu. Akhlak ni pula akhlak terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap ibu bapanya, orang lain yang lagi tua, yang lagi muda, yang sebaya, dan akhlak dengan environment dia. Yang ini tugas kita, tuan-tuan. Ada saya, kalau anak kita A-nya tak sebanyak yang kita nak, tapi akhlaknya baik, Masya Allah, bertuahlah kita. Tapi kalau anak kita A-nya berlambat-lambat, tapi akhlaknya kurang, tak menegur orang tua, selamba je, tak hormat langsung. Ni pintu ni, kalau kita kan, saya ingat dulu saya ajar, kalau misalnya pintu yang swing tu kan, kita buka, kita tunggu orang belakang kita. So orang belakang kita datang, dia pula pegang pintu tu, kita jalan. Lepas tu pula orang yang belakang lagi. So macam cara ni kita membuka pintu untuk orang lain. Otherwise kita lalu, kita tinggal je, boom, kena dekat orang belakang. Itu very rude amat tidak berakhlak begitu. Hari ni bila saya bukakan pintu, yang belakang saya ni anak tuan-tuan perempuan, dia selamba je jalan. Tak terima kasih, tak acknowledge, bercakap sama-sama dia, tak pun dengan handphone dia ke, dengan gadget dia apa benda tak, lalu aja. Kita pula yang jadi tukang tuan, buka dalam pintu. Wah, minta maaf ya perempuan, kalau saya jumpa anak tuan-tuan macam ni, saya tegur je. Excuse me, terus je. I'm not here to hold the door for you. You come back here. Hold this because I need to continue macam tu. Tegur je tu. Kau ni pandang mata bawah. Dan satu hal pula anak-anak kita hari ni, bahasa. Saya tak pernah membayangkan dari mana anak-anak ni dapat bahasa-bahasa ni. Cakap dengan kita tu macam cakap dengan kawan dia je. Kita yang kena membetulkan. Dan antaranya tu, moga-moga kita, ini adalah tanggungjawab kita. Maka akhlak ini
Ya, dia akhlak anak-anak mencerminkan akhlak ibu bapa. Siapa yang jadi cikgu tahu kan, antara anak-anak murid kita tu mana yang akhlak dia baik. Yang ni tak ada orang lain lah, mak ayah je lah yang jaga. Ya, kalau misalnya saya selalu bawa budak-budak pergi datang rumah makan, minum ke apa tu, ya, nanti yang maknya dah jaga ni, dah baik akhlaknya ni, dia akan, doktor nak basuh pinggan kat mana? Dia yang offer. Tapi kalau yang tak pernah tu, dia memang buat selama je lah. Kadang-kadang anak-anak perempuan datang ke rumah saya ni, saya tahu siapa yang train, ya, siapa yang tak kena train. Anak perempuan macam ni, kalau datang rumah orang lain, kekoknya, ya Allah, boleh tak tolong potongkan ni? Tak tahu. Ambil je pisau ni, dengan ni chopping board ni boleh. Yulah buat. Memang tak biasa. Ya, jadi tak ni. Kalau kita pergi ke dapur orang, pergi rumah orang, makcik tu sorang-sorang lah, angkat air tu. Kita suruh anak kita masuk, ambil air tu sekali. Tak apa, makcik biar saya yang ambil. Makcik tu tak apa, makcik boleh. Tak apa lah, makcik saya ambil yang ni, ambil. Bila dah orang habis minum, gaya-gaya dah nak balik, anak kita ni patut bingkas bangun, ambil, masukkan balik kat dapur, basuhkan. Biar biasakan anak kita macam tu. Ini tak duduk macam tuan kat situ. Kita lah maknya yang pergi ni. Orang datang rumah, anak kita kena turun, salam. Kalau tak kenal orang anak kita tak kenal orang. Berapa ramai antara kita buat macam tu? Satu orang memang tak datang rumah kita dah pun, ya. Ada orang yang tiba-tiba datang, tak ada kan? Dulu ya, Assalamualaikum, ya. Saya dulu orang bapak saya selalu orang datang sebab ada banyak yang kena tanya-tanya ni. Bila orang bagi salam je, saya tahu dah, saya kena tukar baju. Kalau pakai baju yang tak berapa senonoh tu kan, kena pakai. Tak lama tu bapak saya panggil, keluar siap salam pakcik ni. Wah, ya, alam pakcik. Pakai je lah baju tu, sebab tak lagi bila orang tu nak balik, kena panggil lagi. Ni pakcik nak balik pula. Punyalah boring, ya? Boring betul. Tapi rupanya ada guna tu. Ya, bila saya pergi kedai, duk kikik-kikik dengan kawan saya, tiba dengar, ni Hadina ya, kita salah kat bapak. Alamak, pakcik tu semalam kan. Ya? Kan? Sebab dia dah kenal kita. Kan? So kita pun nak buat tengok kiri kanan dulu. Orang tu kat kawan bapak pula. Itu antara kontrol dalam society, ya. Anak kita sekarang dia tak kenal siapa kawan kita. So kalau dia nak buat perangai tak apa-apa kat mall pun, dia tak ada rasa segan silu. Cuba dia kenal dia, bapak yang punya ramai kawan. Kau kalau bapak yang punya kawan kan, dia segan. Hari ni dia tak kenal. Kadang kita kenal tu anak kawan kita tu, tapi dia buat selamba. Kita tanya anak ni kan, dia macam tu, dia macam muka tengok kita, aku kenal kau kan? Macam tu kan. Dia sabuk je lah kan. Akhlak lah. So akhlak itu nanti akan menandakan didikan kita kepada anak-anak kita. So saya rasa itu saja dulu. Kalau ada apa-apa yang nak ditanya, ada kan? Dia kalau tanya sekarang free. Kalau kan saya nak turun tu tanya RM50 satu. Ada ke nak tanya, nak share ke? Sebenarnya ya, saya nak bagi disclaimer juga lah. Antara perempuan yang ada yang anak dah 5, 6 dah berjaya semua, you should tak payah datang lah sesi macam ni. Ya, you have been fine. Ya, tarbiyatul aulad tuan-tuan dan perempuan bagus dah tu. Tapi selalu yang itulah juga yang datang. Ya? Yang patut datang, tak datang macam biasalah kan. Ya? Jadi saya dengan Ustaz Zul tadi dia pesan ya, minta izin sebab kami mengajar pula, ya. Macam lah kita tahu lah. Anak saya pun baru 3 tu je, ya. Yang besar pun baru 18 tahun tu. Ya, pemain dia pandai, ya. Kita belum 18 tahun tu balik orang merokok pula ke? Apa tu nak buat, ya. So saya minta izin ya, tadi berbincang, moga-moga dengan perkongsian ini kita dapat memperbaiki. Akhir sekali, kalau ada yang tersilap, ya, patutlah silap. Ya, especially untuk Angah tadi ya. Boleh tak balik ni minta maaf kat dia? Ya, bawalah bendera putih balik rumah. Dia damai ya. Ni balik ni, main belanja makan sikit. If you really have to talk one on one, especially kalau anak tu dah remaja atau dewasa, please do that. Panggil dia, ayah dengan mak minta maaf sangat. We have done a lot of mistake. Boleh tak kan? Ya, boleh kan? InsyaAllah kan? Takkan kot saya mak
Tak apa je dah. Anak kita tu bila nampak mak kita tu ya makin baik ya, dia pun makin baik juga insya-Allah. Ya. So saya rasa kalau tak ada apa-apa, ya, terima kasih atas tumpuan yang diberikan. Minggu depan, bulan depan kita akan melihat pula aspek reproduktif. Ya. Yang itu aspek yang saya biasa cakap lah tentang pendidikan seksualiti. So kalau misalnya siapa antara tuan-tuan yang rasa aku tak naklah dengar yang itu, ya, itu tak apa, perempuan tak payah datang pun tak apa. Tapi kalau rasa-rasa nak belajar, sebab kita nak tengokkan dari sudut dalil-dalil Quran ataupun hadis, ada ke tidak pendidikan seksualiti ni. Sebab ada orang kata tak ada. Ya, so kalau nak tu kena tunggu bulan depan insya-Allah. Moga-moga kita panjang umur, murah rezeki, berjumpa lagi. So sekarang yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelemahan tu ya adalah kelemahan saya. Moga-moga akan diperbaiki dan akan diberikan penambahbaikan. Saya berikan pada Kak Madinah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.